Okay, semua nampak tak board saya? Nampak. Nampak. Okay. So kita tengok soalan nombor 12. Nak buat yang mana? Nombor? C. C. 12. Okay. So kita tengok 12C. Soalan dia adalah dia bagi fx equals to x minus 2 over square root of x squared plus 4. So sebelum tu saya nak ingatkan awak pasal nak cari vertical asymptote dengan horizontal asymptote. Okay, step dia memang sama je. Step dia memang panjang, tapi step dia sama sahaja. Apa-apa soalan yang minta horizontal asymptote ataupun vertical asymptote, step dia sama je. Untuk vertical asymptote, kita akan tengok dia punya denominator. Dan denominator ni kita samakan dia dengan kosong dan kita akan dapat value x sama dengan apa. Let's say x sama dengan a lah. So, bila soalan tu minta vertical asymptote, adik yang kakak main dalam bilik boleh? Main dalam bilik. Mama dah buka tingkap dah. Main dalam bilik. Dah, Mama dah buka tingkap. Tadi kakak tengok dalam bilik kakak tak buka tingkap pun. Main dalam bilik Okay. So denominator kita samakan dengan kosong, kita akan dapat value x sama dengan apa, dan daripada situ kita akan cari dia punya limit x goes to a minus dengan limit x goes to a plus. Kalau soalan tu macam dia tak suruh tunjuk working, so tak apalah kita kata vertical asymptote x sama dengan a macam tu. Tapi bila dia suruh tunjuk working, kita kena show bahawa betul tak x sama dengan a ni vertical asymptote dengan cara cari limit from left side dengan right side, dan jawapan dia mestilah positive infinity atau negative infinity macam tu. So bila dapat je positive infinity ataupun negative infinity, betul lah kita punya Memang kena cari dua-dua memang kena cari dua-dua, daripada kiri dengan daripada kanan. Okay, tapi main dalam bilik tau. Bising. Adik. Adik tu abang hai. Tapi adik tak nampak. Adik ni dia ada Ultraman. Tunjuk Ultraman. Okay. Lepas tu mesti kena cari dua-dua dan jawapan dia sama ada positif ataupun negatif infinity lah. Dan barulah kita kata vertical asymptote kita yang x sama dengan a tadi. Apa-apa soalan pun bila dia tanya vertical asymptote, memang ini je step dia. Denominator sama dengan kosong, lepas tu kita cari dua benda ni. Daripada kiri dengan daripada kanan. Horizontal asymptote pula, kalau tadi kita cari a minus dengan a plus, yang ni kita kena cari limit x goes to negative infinity dengan limit x goes to positive infinity. Dan kalau tadi jawapan dia kena
infinity ataupun negatif infinity ni jawapan dia kena pergi ke a number lah. A number tu tak kisahlah. A ke apa B ke. Jadi saya guna A lah ataupun negatif A ke macam tu. So maksudnya horizontal asymptote kita adalah Y sama dengan A ataupun Y sama dengan negatif A. Maksudnya dia mesti jawapan infinite limit at infinity dia ni mesti adalah nombor. Dan nombor tu adalah kita punya horizontal asymptote. So memang ini je step dia untuk vertical asymptote dengan horizontal asymptote. Okay, so kita pergi balik. Madam, Ya. contoh kan, macam soalan B tu kan. Aha. Kan nak cari vertical asymptote dia, kita tengok denominator dia, X tambah 4 sama dengan kosong. So kita dapat X sama dengan negatif 4 kan. Ya, betul. Lepas tu kita kena buat yang dia punya limit tu at Limit goes to X negative 4 minus dengan limit X goes to negative 4 plus. plus. Ya, betul. So memang Tapi bendanya sama kan madam kan? maksudnya? Nanti jawapan dia sama kan? Apa maksud jawapan sama? Jawapan X sama dengan negatif 4 ke jawapan limit tu? Jawapan limit tu. Jawapan limit tu dia boleh jadi positif infinity ataupun negatif infinity. Dua tu je. Okay, so lagi apa yang sama, apa yang tak sama tu Okay, contohnya macam soalan ni lah. So kita nak cari vertical asymptote. So kita tengok dia punya denominator. So denominator dia kena lebih besar daripada, lebih besar atau sama dengan kosong. Okay, so X squared plus 4 ni kita samakan dengan kosong. So X squared sama dengan negatif 4. So bila X squared sama dengan negatif 4, X sama dengan tak ada value. So it does not exist. So bila X does not exist, kita pun memang sebenarnya tak adalah asymptote dia. No vertical asymptote. Kenapa no vertical asymptote? Sebab bila kita tengok dia punya denominator samakan dengan kosong, value X ni kita tak dapat. Ingat tadi saya kata kita mesti dapat value of X ni. Lepas tu baru kita check untuk bagi tahu betul ke tak dia adalah vertical asymptote. Masalahnya sekarang soalan yang 12C tu bila kita check denominator dia, X tu does not exist. Okay, so no vertical asymptote. Square root dia tak payah bawa madam? Yelah, square root dia awak bawa pergi ni kosong kuasa 2 kan kosong juga. Oh, adalah. Ada. Okay, so itu vertical asymptote. Okay, kita tengok pula dia punya horizontal asymptote. Macam mana nak buat? Okay, horizontal asymptote dia okay, saya tulis balik function tadi. Fx equals to x minus 2 over square root x squared plus 4. So kita nak cari horizontal asymptote tadi tak ada. So sekarang kita cari vertical asymptote tadi tak ada. So sekarang kita cari horizontal asymptote pula. Limit x goes to negative infinity dengan limit x goes to positive infinity. So limit x goes to negative infinity. Okay, macam mana kita nak buat? Kita masukkanlah infinity kat dalam ni. Kita dapat infinity over infinity. So kita balik kepada case indeterminate. Kalau infinity over infinity, apa yang kita buat? Kita bahagi dengan highest power of denominator. So dalam function awak ni, highest power of denominator dia apa? What is the highest power of the denominator? X power of 2. Square root x square. Square root x square, bukan x power of 2 Square root dia memang x kuasa 2, tapi x kuasa 2 tu dalam square root. So highest power of denominator apa dia? X. X lah. Square root x square. Square root x squared which is x lah. So kita kena divide everything by x. So x over x minus 2 over x. Okay. Tapi ingat sebab yang bawah ni semalam saya kata ni adalah x squared plus 4. Dia dalam square root. So kita nak bagi dengan x. Kita tak boleh bahagi dengan x sebab x ni tak ada square root. So bagi dengan x square. Square root of x square. Okay. Supaya dia dua-dua ni sama dan kita boleh sekalikan dia. Tapi saya salah ni, bukan square root of x square. Sepatutnya ada negatif. Ada negatif. Kenapa ada negatif? Sebab ingat bila kita involve je square root of x squared, bila involve je square root of x squared, dia akan jadi negatif kalau limit tu
goes to negative infinity. Dan dia hanya akan jadi positif kalau limit tu goes to positive infinity. So dalam kes ni dia adalah negatif lah. Okay. Alright, so kita simplify yang ni, kita akan dapat limit x goes to negative infinity 1 minus 2 over x over square root. Ni ada negatif kat luar dia sebab ni negatif. Kita letak negatif kat luar. Square root tu kita sekalikan, kita akan dapat x squared over x squared plus 4 over x squared. Dan bila awak masukkan negatif infinity kat dalam ni, awak dapat 1 minus 0 over negatif 1 plus 0. Zero. So, jawapan dia negatif 1. Okay, ini baru limit x goes to negative infinity. Awak kena buat pula untuk limit goes to positive infinity. So, dia akan jadi samalah bahagi dengan highest power of denominator. Tapi dalam kes ni, instead of bahagi dengan square root of x squared, negative square root of x squared, kita bahagi dengan positive square root of x squared. Ingat semalam saya kata, kalau goes to positive infinity, dia jadi positif lah yang tu. Okay, so kita akan dapat 1 minus 2 over x. Yang ni pula square root 1 plus 4 over x squared. So kita dapat masukkan infinity dalam ni. 1 tolak kosong bahagi 1 tolak kosong. So kita dapat 1. So jawapan untuk horizontal asymptote apa? Horizontal asymptote awak adalah y sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. 1. So step dia sama saja. Okay, tapi kalau kakak nak main dekat luar, kakak kenalah diam sebab mama ada kelas. Tapi nanti siapa nak teman adik? Kesian adik. Okay, lagi 12C. Lagi nak tanya apa? Madam, boleh ke kalau saya nak Tengok tanya balik yang nombor 6? Boleh. Tadi lagi siapa nak cakap tadi? Nak Itu nak 12 tengok balik B. yang Nak tengok balik. 12B, bola. D. Ke? Dadu. Dadu. Okay. Siapa Ya, yang nak tanya nombor 6 tadi? Saya nak 6I. Saya tak dapat jawapan. Saya ada bagi solution dia kan? Nombor 6I ada ke? Ada tapi Ada, madam saya baru pun bagi. 6I tu tak faham lah madam. Oh. Walaupun dah ada madam. solution pun tak faham. Okay, dia darab dengan conjugate. Sebenarnya soalan tu out of context. Sebab selalunya bila kita darab dengan conjugate, kita darab sekali je. Tapi kalau awak perasan dalam 6I tu, kita darab conjugate dia ada 2. 3, maksudnya ada 3 benda yang kita darabkan. Faham tak? Masih Faham. boleh di sini. Mengapa perlu tambah 2 conjugate? Sebab kenapa? kalau awak darab dengan satu conjugate je, awak nak darab, awak tak boleh nak simplify dia. Sebab sebenarnya saya pun start soalan tu. Saya dah darab dengan conjugate. Saya try darab conjugate atas, tak dapat. Saya darab dengan conjugate bawah pun tak dapat. Tak dapat tu maksud saya tak boleh nak simplify function tu. So tak boleh simplify tu maksudnya kita tak boleh nak potong-potong lah. So bila saya tanya kawan saya, dia pun tak tahulah. Nanti mama tengok adik pergi main dulu. Atromen tadi. Lepas tu macam tu lah solution yang dia bagi. Rupa-rupanya kita kena terus darab dengan kedua-dua conjugate supaya bila kita darab, Mama nak buat paper papa. Mama tengah kelas lah sayang. Bila kita darab dengan kedua-dua conjugate tu baru kita boleh simplify dia. Sebab kita punya matlamat hanya nak simplifykan function tu. Tapi yes, kalau awak try darab dengan satu je conjugate, you takkan dapat lah. So soalan tu out of context pun. Maksudnya kalau not
probability untuk dia keluar tu kurang lah. Tapi kalau ada soalan macam tu, cara dia adalah darab dengan conjugate kedua-dua conjugate tu. First conjugate yang dia darab square root 4x plus 5 plus square root 4x plus 1 kan, over benda tu juga. Lepas tu lagi satu conjugate yang dia darab yang denominator pula, square root 4x plus 1 plus square root 4x minus 3 macam tu. Okay. So tu 6i. So boleh tengok balik solution tu. Kena darab dengan kedua-dua conjugate. Kalau tak memang kita tak boleh nak simplify function tu. Sebab matlamat kita nak darab dengan conjugate tu supaya kita boleh simplify function tu. So no point lah kalau kita darab conjugate tapi tak boleh simplify juga. So bila dia dah darab dengan conjugate tu baru boleh simplify. Macam tu. Okay. Tu 6i. So siapa yang belum Okay, tengok thank you madam. solution tu boleh Thank tengok you, lah. madam. Okay. Itu 6i. Tadi 12 apa? D Dadu. Syafiqah nak dadu. Okay. Boleh kita teruskan 12D? Boleh. Okay. 12D. Soalannya adalah fx equals to square root of x squared plus 1 over x minus 3. Okay. So, bila kita nak cari vertical asymptote, of course, kita akan tengok dia punya denominator, x minus 3, kita samakan dengan kosong, x sama dengan 3. So, macam samalah saya buat tadi. Limit x goes to 3 minus, lagi satu, apa tulisan? Makin dahsyat ni. Limit x goes to 3 plus. Okay. So, limit x goes to 3 minus, kita akan masukkan dekat sini, square root x squared plus 1 over x minus 3 square root of x squared plus 1 over x minus 3. Okay. Sekarang yang atas ni confirm kita akan dapat, kita masukkan 3 lah. 3 kuasa 2 9 tambah 1 10. So we dapat square root of 10. Okay, divide by 3 minus 3 is 0. Okay, square root of 10 over 0. Tapi ingat tak saya buat soalan nombor 5 semalam, saya kata bila dia adalah one-sided limit, we have to be very careful with 0 dia. Sebab 0 ni bukan 0. It can be 0 minus ataupun 0 plus. So apa yang saya buat semalam, saya masukkan nombor dekat sini kan. 3 minus. Kalau awak tak tahu nak masukkan nombor apa, awak buat number line. 3 minus maksudnya dia datang daripada kiri. So apa nombor yang saya boleh masukkan? Let's say 2.9. Saya masukkan 2.9 tolak 3. Dapat positif ke negatif value? Negatif. So dia akan jadi 0 to 0 minus. 3 plus pula dia daripada kanan. Let's say 3.1. 3.1 minus 3 kita akan dapat positif value. Positif. So, apa beza positif dengan negatif ni? So, ni akan memberi jawapan dia negatif infinity, yang ni akan memberi jawapan dia positif infinity. So, tak sama. I mean, Madam, yeah. maksud madam one-sided limit tu maksud dia ada faktor tu ada satu je. Tak, one-sided limit tu maksud saya, dia bukan tanya limit x goes to 3. Dia tanya limit x goes to 3 minus. Oh, okay. Kan? Thank you, Limit x goes to 3 plus. Kalau soalan dia limit x goes to 3 senang. Awak masukkan je kosong. Tak ada masalah. Tapi sebab dia 3 minus dengan 3 plus, kita kena tengok kosong tu dia menghampiri daripada mana? Kiri ke daripada kanan? Macam tu. Okay. So it goes to negative infinity dengan positive infinity. So betul tak dengan apa yang kita kata tadi? Kita kata kalau vertical asymptote, jawapan dia kena positive infinity ataupun negative infinity. So itulah yang kita dapat. So betul tak x equals to 3 ni vertical asymptote kita? Yes. Oleh itu, your vertical asymptote adalah x equals to 3. Macam tu. Okay, so macam itulah cara untuk kita cari vertical asymptote. Next, untuk soalan yang sama, kita nak cari vertical asymptote pula. So, saya tulis balik function dia. Fx equals to square root of x squared plus 1 over x minus 3. Kita nak cari horizontal asymptote. Sama je kan saya kata. Limit
X goes to X to negative negative infinity infinity dengan limit dengan infinity. X goes to positive infinity. So nampak ni apa highest power of square root, highest power of denominator? X kan? X. X. Tapi yang atas ni kita kena buat X squared plus 1 divide by, kita tak boleh divide dengan X. Kita kena bagi dia dalam bentuk square root of X squared. Okay, yang bawah ni X over X minus 3 over X. Okay, ni kena ada negatif. Kenapa kena ada negatif? Sebab limit dia goes to negative infinity. Okay. So jawapan dia kat sini adalah square root, ni negatif kat luar, 1 plus 1 over X squared. Yang bawah ni adalah 1 minus 3 over X. So bila awak masukkan limit X goes to negative infinity, awak masukkan, awak akan dapat negative 1. negative 1 plus 0 over 1 minus 0 which is negative 1. Okay, yang bawah ni pun step yang sama, kita bagi dengan highest power of the denominator. But the problem here is yang ni dengan yang atas lain. Sebab yang atas bahagi dengan X squared, negative X squared. Yang bawah kita bahagi dengan positif X squared. So step dia sama sahaja. Okay, sama dengan limit X goes to infinity, square root 1 plus 1 over X squared over 1 minus 3 over X. Dan masukkan X goes to infinity ni, awak akan dapat 1 plus 0 over 1 minus 0. So jawapan dia 1. So apakah horizontal asymptote kita? Horizontal asymptote kita Y sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1. Negatif 1. Okay. Kenapa soalan nombor 2, 12B, batu, bola. Bola tu kenapa jawapan dia no horizontal asymptote? Sebab bila kita cari limit X goes to negative infinity dengan limit X goes to infinity, jawapan dia infinity dengan infinity juga. Dia tidak pergi ke nombor macam ni, pergi ke nombor. So bila dia tidak pergi ke nombor, kita tak adalah horizontal asymptote tu. Okay. So tu 12E. Lagi. Tadi 12D. Lagi. Lagi nak tanya apa? Madam, yang nombor 13 ni, dia suruh cari domain ni. Okay, kita tengok nombor 13. Domain macam biasalah. Domain bila itu adalah rational function. Ingat lagi tak function and graph dulu? Apa yang kita nak tengok? Bila dia suruh cari domain. Domain. So bila kita tengok dia punya denominator kan? Kita kata X plus 1 dengan X minus 2 tak boleh sama dengan kosong. So maksudnya X tak boleh sama dengan negatif 1. X tak boleh sama dengan 2. So apa erti kata lain? Kalau dalam bentuk domain kita nak tulis dia adalah daripada negatif infinity sampai negatif 1 cadar. Union negatif 1 sampai 2. Union 2 sampai infinity. Okey, pada asalnya kita punya domain adalah real number, negatif infinity sampai infinity. Tapi sebab soalan ni kata X tu tak boleh sama dengan negatif 1. Dan X tu tak boleh sama dengan 2. So maksudnya domain kita sekarang tersekat dekat negatif 1 dan tersekat dekat 2. So that's why lah domain kita macam ni. Ingat tak lagi domain untuk rational function? Kita tengok denominator. Ingat. So ini cara untuk cari domain. Okay, bukan cari asymptote. So cara untuk cari asymptote pula, sebab soalan tu yang B, 13B dia tanya suruh cari asymptote. So function kita, okay yang ni saya tulis balik. X minus 6 dengan over X plus 1 dengan X minus 2.
So sama, nak cari vertical asymptote, apa yang kita perlu buat? Kita samakan x plus 1 dengan x minus 2, kita samakan dengan Dengan kosong. kosong. So kita dapat x sama dengan negatif 1, x sama dengan 2. So apa akan jadi working dia? Limit. Kenapa? Awak dah tak nampak ke? Nampak? Ada yang tak nampak tak saya punya? Sebab dia kata you are no longer. Sebab ada orang Saya tak presenting. nampak. Ada orang Tak, dia presenting. kena pin yang madam punya tu. Presentation. Sebab dia jadi kecil. Tadi besar. Jadi kecil so kena pin. Pin lah sini tu. Click to cancel. Resume presenting. Okay. Okay. So sekarang dah nampak ke? Nampak. Dah. Okay. Nampak. So bila kita dapat value of x tadi negatif 1 dengan 2, apa yang kita akan dapat? X goes to, apa yang kita kena cari? Kita kena cari x goes to negatif 1 minus dengan limit x goes to negatif 1 plus. Okay, tak cukup sampai situ. Kita kena juga cari limit x goes to 2 minus dengan limit x goes to 2 plus. Dan keempat-empat jawapan ni mesti jawapan dia sama ada positif ataupun negatif infinity. Macam tu. Untuk keempat-empat jawapan ni. 1, 2, 3, 4. So empat-empat jawapan tu mesti jawapan dia positif ataupun negatif infinity. Barulah kita boleh kata, oh our vertical asymptote adalah x sama dengan negatif 1 dengan x sama dengan 2. Macam tu. Okay, nampak tak step dia sama saja. Dan untuk cari horizontal asymptote pula, macam mana kita buat untuk cari horizontal asymptote? Limit negatif Limit infinity. x goes to negative infinity dengan limit x goes to positive infinity. Sying adik ni. So yang bawah ni kita lagi senang nampak kalau awak expand yang bawah tu. Dia akan jadi x squared minus x minus 2. So apakah dia punya highest denominator punya power? X squared kan. So kita akan bahagilah semua dengan x squared minus 6 over x squared over x squared over x squared minus x over x squared minus 2 over x squared. So awak akan dapat jawapan dia 0/1 which is kosong. Dan kalau awak perasan, yang ni pun tak ada beza sebab kita tidak melibatkan square root, tidak melibatkan square root of x squared. So jawapan kita yang kiri positif dengan negatif infinity, jawapan kita akan sama je, which is kosong juga. So apakah horizontal asymptote awak? Y equals to 0. Apakah vertical asymptote awak? X equals to negative 1, X equals to 2. So sebenarnya benda tu nak nampak dia senang. I mean nak dapatkan vertical asymptote dengan horizontal asymptote tu senang. Tapi yang payahnya adalah working dia lah. Sebab working dia panjang sikit untuk menunjukkan bahawa betul tak itu adalah vertical asymptote awak. Okay. So itu Dia boleh tak nak tengok yang domain balik? Yang domain tadi tu. Domain boleh? Ni domain? Yang domain tu kenapa dia jadi macam x is not equal to negative 1, x is not equal to 2 sebab ni Nanti dapat kosong. kan ni rational function, denominator tak boleh sama dengan kosong. Tak boleh sama dengan kosong. So domain tu apa? Domain tu yang value x yang menjadikan function kita tu valid. So bila kita masukkan negative 1 dekat dalam function kita, dapat kosong, function tu sudah tidak valid sebab jawapan dia infinity. Macam tu. Okay, so soalan ni nak bezakan working awak cara cari domain dengan working awak untuk cari vertical asymptote tadilah. Okay, so clear tak asymptote? Awak boleh try buat semua. Don't worry, saya kan memang akan bagi solution dia. Saya nak
Sekarang saya nak awak faham je cara untuk cari vertical asymptote dengan cara untuk cari horizontal asymptote. Mudah saja step tu. Adik mama cabut bateri dia nanti. Okey. Ada apa-apa lagi nak tanya vertical dengan horizontal asymptote ni? Okay, let's say dalam soalan objektif lah. Objektif awak tak perlulah nak show yang daripada kiri dengan daripada kanan ni kan. Tapi awak kena tengoklah dia punya denominator tu. Wujud ke tidak dia punya asymptote. Okay. Boleh? Okay. Kalau okay, saya nak move on to continuity. Cuba semua orang tengok soalan nombor 15. Yang let hx ni madam. Yes, hx. Hx equals to 3x squared minus 6. 3x squared minus 6 lagi satu 8 minus x. 8 minus x. So this is for x less than 2. This is for x more than or equals to 2. Okay. So bila dia cakap discuss the continuity, awak bukannya perlu buat essay panjang-panjang macam dalam chemist or fizik ke apa. Tak perlu. Bila dia sebut discuss the continuity, maksudnya kita kena check dia continuous ke tak lah dekat x equals to 2 tu. So macam mana nak check continuity? Ingat continuity ada 3 je syarat dia. Syarat yang pertama adalah F2 exist ke tak. So macam mana nak tahu F2 tu exist ke tak? Kita tengok, kita masukkan Ada number. F2 pula. So dalam kes ni bukan F lah. Dalam kes ni adalah H2. So H2 saya nak masukkan 2 dekat dalam function yang mana? Function pertama ke function yang kedua? Kedua sebab tanda equals tu ni dekat function yang kedua. So 8 tolak 2 sama dengan 6. So syarat yang pertama dia patuhi. Okey, apa syarat yang kedua? Kita kena tengok limit exist ke tak. So macam mana nak tengok limit exist ke tak? Kita kena cari limit x goes to negative 2 minus dengan limit x goes to 2 plus. Okay, dalam case ni sebab dia piecewise function, 2 minus kita adalah 3x squared minus 6. 2 plus function kita adalah 8 tolak x. So masukkan 2, awak akan dapat 3 darab 4, 12. 12 tolak 6. 3 darab 4 tolak 6. Kita akan dapat 6. 8 tolak 2, kita akan dapat 6 juga. So sama ke tak? Sama. So kita kata limit x goes to 2 untuk hx equals to 6. Okay. So syarat yang ketiga adalah h2 sama dengan limit x goes to 2 untuk hx. Which is equals to 6 kan? So continuous ke tak? Iaitu Continuous. hx is continuous. Bukan continuous je, continuous at x equals to 2. Dia boleh jadi continuous dekat 2 tapi dia tak continuous dekat nombor lain. So soalan ni suruh check dia punya continuity dekat x equals to 2. So dekat x equals to 2 confirm lah dia continuous. Macam tu. Okay. So saya rasa soalan continuity ni jauh lebih mudah dan senang berbanding working untuk asymptote lah. Sebab asymptote tu panjang sikit working dia. Continuity ni awak tengok 3 syarat ni saja. Syarat yang pertama, ni syarat yang kedua, syarat yang ketiga tu, syarat yang pertama sama tak dengan syarat yang kedua? So kalau sama, so betul lah awak punya function tu continuous dekat nombor tu. Okay. Ini soalan kalau dia tanya continuous ke tak. Ada soalan yang
Dia dah cakap siap-siap benda tu continuous dan dia suruh cari unknown. Maksudnya soalan ni reverse lah, reverse process. So cuba kita tengok soalan nombor 17. Okay, dia bagi kat kita fx equals to mx squared lagi satu 2x plus m. Okay, this one for x less than or equals to 2. This one for x more than 2. Then dia kata f continuous dekat x equals to 2. So apa akan jadi? Kita akan sama. Kita akan check syarat yang pertama. F2 sama dengan berapa F2? Nak pakai function yang mana? mx squared. Mx squared. So kita akan dapat 4m lah. Sebab 2 kuasa 2 4. 4 darab m 4m. Okay. Syarat yang kedua pula. Kita kena tengok limit x goes to 2 minus. So 2 minus kita akan pakai mx squared. Which is kita akan dapat 4m. 4m. Lepas tu limit x goes to 2 plus. Kita pakai 2x plus m. So yang ni kita akan dapat 4 plus m. Okay, apa syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah semua tiga ni, 1, 2 dengan 3 ni kena sama lah. Baru dia, kita tahu dia exist. So apa yang kita boleh buat? Kita kata untuk function ni continuous, ini kena sama dengan ini, kena sama dengan ini. Yang pertama kena sama dengan kedua, kena sama dengan ketiga. So, kita just buat 4m equals to 4 plus m. So, kita bawa m pergi sebelah, kita dapat 3m sama dengan 4. M sama dengan 4 per 3. Macam tu je. Kita hanya menggunakan kesemua ketiga-tiga syarat continuity. Okay, syarat yang ketiga tadi adalah F2 kena sama dengan limit x goes to 2 minus kena sama dengan limit x goes to 2 plus. Sebab ini, dua ni adalah syarat untuk continuity dan kalau sama dengan syarat yang pertama ni, yang ni dua ni syarat untuk existence of limit. Kalau sama dengan syarat yang pertama ni, dia continuous. Okay, so dalam arti kata lain, function pertama, function kedua dengan function ketiga ni kena sama. Kenapa saya tak samakan function pertama dengan kedua? Buat apa saya nak samakan dia? Sebab dia memang sama, 4m dengan 4m. Kita samakanlah 4m dengan 4 tambah m. So dapatlah m sama dengan 4 per 3. Boleh? Boleh? Boleh ke tidak? Boleh. 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 Okay. Last sekali untuk hari ni, kita try satu lagi soalan yang reverse process macam ni juga. Okay, kalau yang ni, kalau 17 tadi function dia, senang je, nombor 18. So, kita tengok nombor 18. Panjang nombor 18 ke nombor 19? 19 lah. Saya nak buat nombor 19 Dan macam saya kata, jangan risau. Solution semua ni ada. Sekarang ni saya nak awak fahamkan sahaja macam mana buat dia. Okay, fx equals to x squared minus c. Sebab yang ni ada 3 unknown. Lepas tu ax squared plus b. Lagi satu, 2x plus 2. X less than 0. X between 0 dengan 2, x more than or equals to 2. Okay, so kita nak check, dia kata continuous determine the value of c if limit x goes to 0 minus sama dengan 2. So dia dah bagi siap-siap kat situ. Limit x goes to 0 minus adalah sama dengan 2. So 0 minus untuk fx, kita akan pakai function yang mana? 0 minus. Pertama ke, kedua ke, ketiga? Hello? Hello? Pertama.
Kita Pertama. akan pakai function yang pertama, which is x squared minus c equals to 0. Equals to 2 dia kata. So kita masukkan kosong. Kosong kuasa 2. Kosong tolak c. So kita dapat c sama dengan berapa? Ada? Negatif 2. C sama dengan negatif 2. Kejap lagi Ada. Kejap lagi Mama tengah kelas kan, Mama kata. Lepas tu dia kata find the values of A and B if dia geram lah tu. Find the value of find the values of A and B if x is continuous, x equals to 0 and x equals to 2. So kita kena cari bila dia kata continuous, maksudnya limit tu exist lah juga dekat kosong dengan 2. Maksudnya nak ceritanya limit x goes to 0 minus sama dengan limit x goes to 0 plus. Macam mana saya tahu limit of x of 0 minus sama dengan limit x goes to 0 plus? Sebab dia kata dia continuous dekat kosong. So bila dia continuous dekat kosong, ini dan lagi satu f kosong ada. So kita boleh pilih mana-mana 3 function ni untuk kita samakan. Okey, tapi saya tak pilihlah function yang kedua dengan function yang ketiga. Sebab function yang kedua dengan function yang ketiga adalah function yang sama. Sebab 0 plus, ni 0 plus ni 0 plus, ni untuk 0 minus, ni untuk 2 plus, ni untuk 2 minus. Okey, untuk 0 plus dengan 0, kita ada function yang sama, ax squared plus b. So, kita dah ada limit of 0 minus, which is 2. Kita samakan je lah dengan limit x goes to 0 plus, which is bila kita masukkan kosong dekat dalam tu, kita dapat nilai b. Betul tak? Ke cepat sangat? Faham ke tak? Macam mana saya dapat b? Hello? Faham ke tak macam mana saya dapat b? Tak dengar ke? Hello? Dengar. Macam mana saya dapat B? Limit. Are you still with me? Ke dah di awang-awangan? Weh. Limit x goes to 0 plus, kita pakai function yang mana sayang? A x squared plus B. So bila saya masukkan kosong dekat dalam ni, kosong kuasa 2 kosong, darab A kosong, so tinggallah B saja. So B sama dengan 2. Saya dapat B sama dengan 2. Okay, next dia kata continuous juga dekat 2. So bila continuous dekat 2, F2 sama dengan limit x goes to 2 minus, sama juga dengan limit x goes to 2 plus. F2 kita akan pakai function 2 tambah 2. Limit x goes to 2 minus, kita akan pakai yang function yang kedua ni. Ax squared plus b. Which is kita akan dapat berapa? Kalau saya masukkan 2 dalam tu. Hello? 4a. 4a plus b. Plus b. B kita dah dapat 2 tadi So 4 tambah 2, 6. 6 tolak 2, 4. So kita akan dapatlah value of A. A sama dengan berapa? A sama dengan 1. So itulah cara dia. Bila dia kata continuous dekat 2, saya boleh guna ketiga-tiga function ni. Continuous dekat kosong, saya boleh guna ketiga-tiga function ni. Dengan syarat awak tahulah mana function yang nak dimasukkan. Fx ni nak masuk yang mana satu? Okay, of course yang atas sekali. Fx ni nak masukkan yang mana satu? Yang second. F kosong ni nak masukkan yang mana satu? Yang second juga. Sebab kosong tu ada equal kat sini. Okay. So itu adalah soalan continuity yang reverse. Maksudnya dia dah cakap dah continuous dekat function tu. Kita cuma menggunakan syarat dia dan samakan sahaja buat simultaneous equation. Okey ke?
Okey. So boleh try buat minggu ni. Saya kata buat soalan yang saya suruh buat tu sampai nombor 21 tu. Dan itu sajalah untuk hari ni. Sudah habis dah sampai continuity. So kalau ada lagi yang tak faham asymptote dengan continuity ni, boleh tanya Okay semua? Okay, Baik, madam. Okay, thank you everyone. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. That's all for today. Thank you, madam. madam. Tiba-tiba ramai. Thank you, madam. Bye. Bye, madam. Laju semua. Haziq? Oh, Haziq.